masuk lagi. Okey. Masing-masing baca doa masing-masing lah. Okey, ikut kepercayaan masing-masing lah. Baca doa sebelum kita mulakan kelas. Dan dalam masa yang sama, kita mulakan awal pagi kita dengan belajar lah. Okey. So ikut kefahaman masing-masing, ikut kepercayaan masing-masing, baca doa supaya kita ni dipermudahkan. Okey, dalam urusan pembelajaran. Okey. Seperti mana yang telah saya maklumkan semalam, okey, saya nak tengok feedback ataupun nak tengok sejauh mana kefahaman kamu berkenaan dengan konsep negara bangsa. Okey, dalam ruangan chat. Okey, markah kehadiran saya dah ambil lah semalam. Okey. So, uh, itu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, topik yang pertama kita mengetahui konsep etika dan juga peradaban. Okey, topik yang kedua juga kita melihat dari sudut juga peradaban yang mana menyentuh berkenaan dengan etika dan peradaban ataupun amalan etika dan juga peradaban melalui beberapa peradaban. Okey, melalui beberapa peradaban yang utama. Okey, salah satunya adalah antara peradaban yang kita melihat dari sudut amalan dan juga etika ni adalah peradaban alam Melayu, okey, peradaban Asia, peradaban Barat dan juga peradaban globalisasi. Okey, ini adalah introduction. Saya nak bagi intro dulu sebelum kita masuk ataupun kita fokus kepada konsep negara bangsa. Okey, kita dah tengok dah aliran, okey, aliran amalan etika dan juga peradaban daripada 4 peradaban ni. Okey. So dalam masa yang sama bila kita melihat dari sudut aliran tersebut, okey, ataupun amalan etika tersebut, kita dalam masa yang sama secara tidak langsung kita mengetahui tahap sosiologi yang berlaku terhadap keempat-empat peradaban ini. Betul? Okey, contohnya peradaban alam Melayu yang bermula dengan zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah. Kita melihat bagaimana tahap sosial masyarakat paleolitik, mesolitik, okey, zaman logam apa semua tu, apa um, gerakan sosial yang telah berlaku. Okey, dekat situ kita dah nampak aliran etika dan juga aliran peradaban yang berlaku pada zaman prasejarah tersebut. Boleh faham? Kan? Itu topik yang kedua. Kemudian kita berubah pula kepada zaman protosejarah. Kemudian berubah pula kepada zaman pensejarah. Okey, zaman pensejarah adalah zaman pensejarahan ni. Kemudian terus pula kepada zaman apa? Zaman Okey, ada 4 zaman di bawah peradaban alam Melayu. Okey, zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman prasejarah. Yang keempat adalah zaman apa? Siapa masih ingat lagi? Zaman apa? Zaman apa? Cepat. Siapa nak jawab? Irsyad. Irsyad. Zaman? Ada 4 zaman di bawah peradaban alam Melayu. Okey, saya dah sebutkan 3. So, yang keempat, zaman yang keempat, zaman yang terakhir adalah zaman apa? Irsyad. Prasejarah. Prasejarah yang ketiga. Okey, zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarah dan yang keempat adalah zaman sejarah moden. Kan? Dah lupa dah.
Okey, zaman sejarah moden. So itu adalah peradaban alam Melayu. Kita dah nampak dah sebenarnya tahap sosial yang berlaku pada zaman alam Melayu ni ataupun peradaban alam Melayu ni. Kemudian kita berubah pula kepada zaman Asia. Okey, yang mana peradaban alam Melayu okey turut dipengaruhi oleh peradaban Asia. Okey, yang dibawa masuk oleh negara India, China dan juga Timur Tengah, negara Arab. Okey, kan? Peradaban Asia. Kita ambil. Kita juga turut uh, orang kata apa? Sedut. Okey, saya sebut istilah menyedutlah. Kita menyedut peradaban-peradaban yang dibawa masuk oleh peradaban Asia ini. Begitu juga dengan peradaban barat. Okey, ketika mana tanah Melayu ini dijajah. Okey, iaitu peradaban daripada Portugis, Belanda, British, kan? Itu adalah peradaban barat. Okey, banyak juga aspek-aspek sosial yang dipengaruhi oleh peradaban barat ini. That's why kita sebut sebagai Malaysia ni adalah peradaban acuan Malaysia ni sebab kita sedut, kita dipengaruhi oleh banyak peradaban yang dibawa masuk. Kan? Dan yang terakhir adalah peradaban globalisasi. Okey, so nampak di situ keempat-empat peradaban yang kita terima ini sebenarnya mempunyai tahap sosial yang tersendiri. Okey, sampailah kita ni membina peradaban acuan Malaysia. Okey, saya ulang balik je sebenarnya ni. Okey, ni adalah topik yang kedua dan juga ketiga yang kita dah sentuh dah. Kan? Jadi, sebenarnya bila kita nak menceritakan berkenaan dengan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia ini bermula daripada fasa bermula daripada fasa kemasukan peradaban-peradaban yang pelbagai ini. Okey, dan bila kita sebut majmuk, kita kena ingat balik topik yang keempat iaitu bagaimana peradaban majmuk, membina masyarakat majmuk dan seterusnya mencipta kepelbagaian. Okey, mencipta kepelbagaian. So, pelbagai. Pelbagai itu dari sudut apa? Pelbagai dari sudut bahasa, pelbagai dari sudut bangsa, etnik, cara hidup, amalan, semua itulah tahap sosial semua. Okey, itu maksud kepelbagaian. Okey, dan topik yang keempat juga kita dah faham berkenaan dengan ciri-ciri masyarakat. Okey, dan kita juga menyentuh berkenaan dengan tahap integrasi. Okey, tahap hubungan etnik ni. Okey, bila kita belajar berkenaan dengan masyarakat, tak boleh lari daripada tahap hubungan etnik. Yang 5 tu. Okey, yang 5 tu yang kita come out dengan formula-formula tu. Okey, tahap hubungan etnik yang pertama. Okey, asegregasi, amalgamasi, asimilasi, akulturasi. Okey. Kan. Semua itulah yang 5 itu berserta dengan formula serta contoh-contoh yang tertentu. Okey. So kena faham dulu yang itu. Kena faham dulu peradaban-peradaban ataupun amalan dan juga etika peradaban, etika dan peradaban mengikut beberapa peradaban. Dan kita kena faham dulu berkenaan dengan konsep masyarakat. Okey, kena faham tentang konsep masyarakat. Barulah boleh sentuh pasal negara bangsa ni. Okey, baru kita boleh sentuh berkenaan dengan negara bangsa. Okey, boleh faham So, pada slide yang semua boleh jelas ke suara saya? Sebab saya pakai wifi saja ni. Saya tak pakai kabel. Okey. So, kalau tengok slide untuk topik yang kelima ini bermula daripada slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Semua ni ada sampai yang ke-8. Okey, slide yang ke-8 ni adalah ringkasan apa yang saya sebutkan tadi. So, okey, itu adalah introduction ataupun pengenalan bagi topik yang kelima ini yang mana okey, ringkasan tersebut daripada slide 1 sampai 8 ini adalah menyimpulkan topik yang kedua, ketiga dan juga keempat. Okey.
So cuba tengok topik yang ke-8 ni. Slide yang ke-8 ni. Ini adalah peradaban acuan Malaysia yang saya sebutkan tadi. Okey, peradaban acuan Malaysia. Okey, gabungan beberapa peradaban sehingga membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Okey, ingat ah? Contoh yang saya sebut tadi, peradaban kita ni dipengaruhi ataupun dilihat dari sudut peradaban alam Melayu, peradaban barat, peradaban Asia. Okey, contoh peradaban alam Melayu. Okey, ini adalah teras kita lah. Okey, yang berlaku, yang bertapak di tanah Melayu. Okey, yang 4 zaman tadi ni, proto sejarah, zaman pra sejarah, proto sejarah, pen sejarah dan juga sejarah moden. Okey, peradaban India adalah peradaban Asia. Inggeris adalah peradaban barat, Belanda peradaban barat, Portugis peradaban barat. Okey, peradaban globalisasi, peradaban Timur Tengah adalah peradaban Asia. Peradaban Cina juga adalah peradaban datang daripada peradaban Asia. Okey, boleh faham So daripada kesemua peradaban ini mempengaruhi peradaban yang mencorokkan peradaban acuan Malaysia. Okey, ini adalah transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Okey, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Yang dikatakan, apakah yang dikatakan dengan transformasi sosial tersebut? Okey, transformasi, pergerakan. Okey, pergerakan. Kita senang fahamnya transformasi sosial ni berlaku disebabkan oleh aliran peradaban-peradaban. Okey, peradaban yang dibawa masuk itu. Itu disebut sebagai transformasi sosial. Okey, dia transform dari masa ke semasa. Okey, dari semasa ke semasa. Sama juga dengan zaman awal-awal kita sentuh berkenaan dengan etika dan juga peradaban zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan juga zaman pasca kolonial. Yang mana zaman pasca kolonial ni adalah gabungan di antara peradaban tradisional dan juga peradaban moden. Itu adalah disebut sebagai transformasi. Okey, itu disebut sebagai transformasi. Okay, thank you Rina. Thank you, thank you. Okay. Berbalik semula. Alright, berkenaan dengan transformasi tadilah, okay, yang saya sebutkan tadi daripada zaman pasca kolonial ini yang sebenarnya kita membawa ataupun gabungan antara zaman ataupun peradaban pra-kolonial dan juga kolonial. Itu adalah juga disebut sebagai transformasi. Okey. Kemudian kita sentuh pada awal 1970-an ni kemiskinan dan ketidaksamarataan pada awalnya. Okey. Seterusnya wujud pada tahun 1980 ni wujudlah pembangunan industri dan juga penghijrahan. Okey, kita dah faham berkenaan dengan revolusi industri, revolusi Perancis, okey. Dasar pecah dan perintah, okey. Benda tu kita dah nampak dah. Okey, kita dah nampak. Kemudian wujudnya dasar ekonomi baru. Okey, nampak tak kat situ transformasi demi transformasi. Apabila berlakunya satu-satu dasar, okey, bila berlakunya satu-satu dasar ini, maka secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tahap sosial masyarakat ataupun komuniti setempat. Contohnya dasar pecah dan perintah itulah. Okey, okay, bila berlaku dasar pecah dan perintah tu automatik. Okey, tahap sosial dalam satu kelompok tu berubah. Okey, sebab apa? Title dia adalah ataupun tujuan utamanya adalah untuk kemajuan. Okey, adalah untuk kemajuan. Okey. Pada zaman 2000 perbandaran dan kelas menengah, okey, yang ni disebabkan oleh dasar rentetan daripada dasar ekonomi baru jugalah, okey, yang melibatkan yang pertama adalah untuk membasmi kemiskinan, yang kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat kan. That's why dia disebut kat sini perbandaran dan kelas menengah ni.
So disusun semula lapisan masyarakat tersebut. Terutamanya dalam aspek ekonomi lah. Kemudian pada tahun 2010 okey ke arah negara maju. Tu sebab saya kata transformasi yang berlaku tu sebenarnya ada matlamat dia. So matlamatnya adalah untuk kemajuan. Okey, dan bila sebut kemajuan ni adalah yang memberi impak kepada rakyat. Okey, yang memberi impak kepada rakyat dan juga masyarakat keseluruhannya lah. Okey. Dan ini adalah faktor-faktor. Okey, bukan faktor. Ini adalah dari sudut pembangunan, migrasi dan juga teknologi ni adalah dari aspek transformasi sosial ni berlaku disebabkan oleh pembangunan, migrasi dan juga teknologi. Okey, transformasi sosial ni. Saya nak sebut sebagai apa yang senang Hmm, transformasi sosial berlaku disebabkan oleh pembangunan, migrasi dan juga teknologi. Faktor ke? Betul, faktor. Faktor yang menyebabkan transformasi sosial. Okey, faktor yang menyebabkan transformasi sosial ni adalah berlaku disebabkan oleh pembangunan, migrasi dan juga teknologi. Okey. Macam saya sebut tadi mesti ada sebab dia. Yang pertama adalah untuk kemajuan yang melahirkan perubahan sosial. Kemajuan tu yang memainkan peranan ataupun kita sebut sebagai key performance indicator kita lah, KPI. Okey, KPI ni adalah untuk kemajuan dan dalam masa yang sama melahirkan perubahan sosial, macam saya sebut tadi. Okey, setiap dasar yang di apa di yang ingin dicapai tu mesti akan berlaku perubahan sosial. So transformasi sosial tu mesti akan berlaku. Contohnya dari pertanian sara hidup kepada komersial. Okey, asalnya pertanian sara hidup ni atau untuk sara hidup saja. Tapi bila ada dasar, okey, so daripada sara hidup itu, ekonomi sara hidup tu berubah kepada komersial. Okey, kemudian daripada miskin kepada kelas menengah. Okey, ini adalah lebih kepada pendapatan per kapita lah setiap isi rumah tu. Kemudian daripada pendesaan kepada kosmopolitan. Okey, bila ada perubahan sosial ni maksud kata uh, aktiviti di desa dan juga aktiviti kosmopolitan ni, aktiviti bandar ni berubahlah. Okey, so ada apa ni, orang panggil apa? Program-program yang telah dirancang. Okey, contohnya aktiviti perdesaan ni contohnya produk IKS tu. Produk industri kecil dan sederhana tu. Okey, daripada situ terus di apa ni orang kata apa dikomersialkanlah produk-produk ni, produk-produk desa ni kan. Itulah maksudnya daripada perdesaan kepada kosmopolitan ni. Okey. Dan yang kedua adalah transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial. Okey, betul? Okey, bila sebut perubahan sosial ni mesti akan berlaku kerencaman sosial. Kerencaman tu maksudnya kepelbagaian yang berpaksikan budaya, moderniti dan juga kepelbagaian. Okey, mesti pelbagai ke arah moden. Okey, contohnya saya bagi contoh. Uh, Apa ni? Dari sudut capaian internet contohnya kan. So orang bandar pun sekarang ni mempunyai akses untuk menggunakan inilah rangkaian internet ni lah. Okey, tu maksud dia. Okey, kemudian contohnya dari sudut pengkongsian nilai sejakat. Okey, nilai sejakat semua sama sahaja. Mesti ada hak kesamarataan dan juga hak-hak istimewa lah. Kemudian persamaan pendapat awam, okey, masing-masing boleh menyalurkan pandangan masing-masing. Okey, ada platform yang tertentu untuk kita ajukan pandangan. Okey, seterusnya batas etnik nipis. Maksudnya tidak ada jurang perbezaan yang ketara. Okey, tidak ada jurang perbezaan yang ketara lah. Okey, ingat balik topik yang keempat juga kita menyentuh berkenaan dengan um, dasar perpaduan dan juga dasar perbezaan tu.
Okey, kita nampak daripada defisit sosial yang berlaku, okey, jurang perbezaan yang berlaku, okey, kita kena cari satu titik persamaan. Okey, moment of unity dan juga moment of differences tu kita kena cari titik persamaan. Okey. Seterusnya tingkah laku horizontal bukan vertical, bukannya vertical. Okey, horizontal menegak ke melintang macam ni? Horizontal. Ha, cepat. Kalau horizontal ni paksi Y ke paksi X? Menegak ke melintang? Horizontal. Cepat. Respon Melintang. ke saya. Melintang. Yes, melintang kan. Disebut tingkah laku horizontal bukan vertical. Bermakna bermakna hubungan sosial ni merentas etnik dan agama. Ni merentas etnik dan agama. Maksud kata kita ni adalah sama saja merentas etnik. Okey, bersifat horizontal bukan bersifat vertical. Kalau vertical mesti ada double standard. Okey. Kalau vertical ni mesti ada double standard. That's why dia kata tingkah laku horizontal. Okey, tingkah laku horizontal. Semua kita ni adalah kita ada acuan sendiri. Kita ada tapak yang tersendiri. Okey, kita ada tapak integrasi kita yang tapak integrasi itu sebenarnya yang mempengaruhi tingkah laku horizontal ni. Okey, kita adalah sama saja, bukan vertikal. Tu maksud dia nak. Okey, ini adalah faktor-faktor transformasi sosial. Okey, faktornya adalah dari sudut pembangunan. Okey, apabila negara maju, okey, negara membangun ni semua akan mendapat kelebihan yang sama. Okey, semua tidak mengira batasan etnik. Okey, tidak mengira batasan etnik. Faktor yang kedua adalah migrasi, perhijrahan. Okey, perhijrahan yang berlaku. Okey, dan seterusnya teknologi. Memang teknologi sangat-sangat mempengaruhi transformasi sosial. Okey, sangat-sangat mempengaruhi. Okey, topik yang keempat juga kita dah sentuh berkenaan dengan uh, transformasi digital ni. Yang mana transformasi digital ini memang mempengaruhi tahap etika dan juga peradaban. Okey, nanti topik yang saya rasa topik yang ketujuh kalau tak salah saya sekejap. Topik yang ketujuh. Yes, topik yang ketujuh kita akan sentuh secara khusus berkenaan dengan teknologi ni. Tajuk dia adalah teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan di Malaysia. Okey, penggerak kesepaduan di Malaysia. Okey, so topik yang ketujuh kita akan fokus secara detail berkenaan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ni. Okey, seterusnya adalah bila kita disentuh berkenaan dengan faktor, kita akan tengok pula kepada implikasi dia, impak. Impak kerencaman sosial. Okey, impak kerencaman sosial. Yang mana kerencaman sosial itu berlaku disebabkan oleh kepelbagaian peradaban yang dibawa masuk. Okey, jadi kita nak tengok impak kerencaman sosial ni terhadap norma sejagat. Norma sejagat ni terhadap budaya peradaban Malaysia ni. Okey, budaya acuan Malaysia ni. Norma sejagat apa yang berlaku? Apa yang akan berlaku? Okey, bila sebut implikasi, mesti ada negatif, mesti ada positif. Betul tak? Mesti ada kesan positif, mesti ada kesan negatif dia. So kita tengok dari aspek politik dulu. Banyak sebenarnya saya listkan beberapa sahajalah. Okey, yang pertamanya adalah dari sudut budaya politik baru. Okey, budaya politik baru yang mana kita ni boleh bebas, bebas untuk bersuara. Memang bertepatan sekali lah dengan kita punya prinsip Malaysia, iaitu kita ni mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berlembagaan. Kita boleh pilih sendiri aliran politik yang kita nak. Okey. Kemudian kita bebas berpersatuan, okey. Kemudian kita bebas untuk mengakses maklumat dengan baik. Okey, tetapi maklumat yang baik maklumat yang kita cari tersebut dikawal oleh
MC lah. Okey, kita ada satellite kita kan, yang nak kawal hiburan-hiburan melampau dan sebagainya itulah. Okey, adalah kawalan dia. Kemudian demokrasi yang sebutkan tadi dan juga penglibatan. Penglibatan ni maksud kata pelibatan semua rakyat Malaysia lah, sama ada dalam aspek um, dalam beberapa aspek, macam-macam aspek lah. Tak kisahlah dari sudut ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Dan kita juga berhak untuk melibatkan diri dengan persatuan-persatuan NGO ni kan. Tu maksud kata pelibatan. Tidak ada masalah sebenarnya. Ha. Okey, kemudian dari sudut nilai politik tersebut perlu mengekalkan aspek-aspek nilai-nilai murni, iaitu amanah dan juga integriti lah. Okey, dan kita faham sebenarnya peradaban ni bermula daripada adab. Okey, bermula daripada adab. Ingat pada zaman tradisional kita tentu dah berkenaan dengan adab, adat istiadat, adat resam kan. So memang ada adab dekat situ. Okey, tak boleh lari daripada aspek-aspek nilai murni dan juga tahap moral. Okey, keadilan. Keadilan juga samalah, masih lagi dalam aspek etika dan juga peradaban. Okey, keadilan, adil. Okey, keadilan. Hmm, dalam Malaysia ni ada undang-undang. Okey, siapa yang berbuat salah, berbuat silap, ada hukuman yang tertentu. Okey, tertakluk di bawah atau tertakluk di bawah ordinan, tertakluk di bawah hukum kanun masing-masing lah. Okey, 376 kurungan C. Okey, atau semua. Atau semua tu tengok kat mana? Semua tu ada dalam perlembagaan. Okey, so kita ni kena akur dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang dikatakan ketertinggian perlembagaan tu macam mana? Inilah tapak integrasi kita. Tapak integrasi kita. Kita walaupun kita ni acuan Malaysia yang rencam ini, tetapi kita ada tapak integrasi. Yang mana tapak integrasi kita ni dah sebenarnya menyebabkan kita ni duduk dalam keadaan horizontal tu. Hidup dalam keadaan horizontal, sama. Semua kena ikut. Tak boleh siapa-siapa pun menafikan dan juga tak ada siapa pun yang boleh menghalang ataupun nak elakkan diri daripada perlembagaan persekutuan ni. Tu dari sudut keadilan. Accountability lebih kurang samalah. Okey, lebih kurang sama dengan integrity lah. Masih lagi dalam aspek integrity, dalam skop integrity. Kemudian transparency. Transparency ni maksud kata tak berat sebelah lah. Maksud kata dia kena jujur, transparent. Kan? Transparent, bersikap transparency, kena jujur. Dia tak boleh pejam mata saja kalau orang buat salah. Contoh. Ini contoh tu maksud kata elemen-elemen transparency tu. Seterusnya adalah keterangkuman. Keterangkuman ni maksud kata kita ni uh, apa ni contohnya dalam perlembagaan persekutuan. Okey, keterangkuman ni maksudnya semua kena ikut, kena akur dengan perlembagaan persekutuan yang telah ditetapkan. Okey, bukan senang bukan senang nak mencipta perlembagaan persekutuan tu. Okey, kita dah sentuh berkenaan dengan uh, penyatu paduan yang diusahakan, kesepaduan yang dicapai, okey, perpaduan yang diidamkan. Okey, 3 konteks utama tu. Okey, 3 model perpaduan tu. Model disebut model disebut 3 model ini. Okey, iaitu penyatu paduan, kesepaduan dan juga perpaduan. Okey, itu adalah topik yang keempat. Kita dah sentuh dah sebelum ni. Okey, ingat 3 model ini, model integrasi ni kan. So 3 model ini bukan senang. Yang mana selepas sebelum merdeka pun kita dah sebenarnya mencipta kesatuan. Okey, mencipta kesatuan. Daripada ramainya penduduk-penduduk tanah Melayu, kita bersatu padu mencipta kesatuan. Okey, apabila berlaku peristiwa 13 Mei, seolah-olah kesatuan yang dibina itu pecah berderai tu. Okey, pecah berderai. Kemudian barulah kita wujudnya rukun negara, wujudnya perlembagaan persekutuan, wujudnya kontrak sosial. Tu maksud kata keterangkuman itulah. Okey, kemudian seterusnya adalah isu-isu yang bakal berlaku. Okey, ataupun yang telah berlaku lah. Okey, isu dia adalah rasuah. Bila kita ada kerencaman sosial
ni risaunya ada jenayah bola putih macam ni lah. Okey, salah guna kuasa. Okey, kemudian keterangan jentera dan juga dasar awam. Ni sangat sangat-sangat diperlukanlah. Keterangkuman ni maksud kata penglibatan semua jentera dan juga apa pertahanan ni untuk menjaga uh, keselamatan dan juga menjaga kemaslahatan masyarakat umum lah. Okey. Dan seterusnya memerlukan tadbir urus yang baik. Okey, memerlukan takbir urus yang baik dan juga sistem federalism lah. Okey, yang ni yang kita celik-celik mata Malaysia kita dah merdeka. Okey, dah merdeka. Okey, dah disebut sebagai Malaysia, negara Malaysia. Sebelum ni tak sebut tanah Malaysia, sebut tanah Melayu. Bagaimana belum wujudnya hubungan diplomatik? Ha, cepat. Prinsip negara. Ciri-ciri negara. Yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali. Cepat. Saya tunggu ni. Saya tunggu ni. Negara. Ha. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat.
Okey, apa yang kamu faham berkenaan negara? Yang kamu senaraikan tu betul. Cumanya saya nak tanya yang paling penting sekali. Okey, yang paling penting sekali sebelum adanya rakyat, sebelum adanya negara ni yang paling penting. Apa dia? Rakyat tu duduk kat mana? Duduk kat mana? Budaya dan kaum. Sebelum ada budaya tempat tinggal. Tempat tinggal ni nak sikit-sikit lagi nak betul. Sikit-sikit lagi nak betul. Nazrul, sikit lagi nak betul. Tempat tinggal. Okey, tempat tinggal tu duk ada kat mana? Duk ada dekat mana? Atas angin ke? Ada atas angin ke? Tanah Melayu. Tanah Melayu tu nama kan? Tanah. Ada atas tanah. Okey, tempat tinggal tu ada kat tanah. Okey. So tanah tu maksud dia mesti ada sempadan. Okey, mesti ada kawasan, mesti ada wilayah yang tertentu. Tu masuk negara. Nah, tu masuk negara. Okey, kita ni kalau kita contoh saya bagi contoh Kalau dekat Sulu tu, Sabah tu, kalau kita dah tergelincir masuk sempadan orang lain pun kita dah kira masuk negara negara orang dah. Sulu tu sebelah dia apa dia? Negara apa? Sulu. Negara apa? Hai, belajar geografi dah ni? Ha? Syah, are you okay Syah? Filipin. Filipin. Siapa sebut tu? Saya. Saya tu siapa? Nazrul. Nazrul. Kan? Faham tak? Kena ada sempadan, kena ada wilayah-wilayah yang tertentu. Okey, tu contohnya. Sulu kalau tergelincir masuk tu dia masuk negara Filipin. Samalah juga orang Kelantan dengan orang Kedah ni. Masuk sikit dah masuk ke border Siam dah. Kan Thailand tu. Tu masuk kata tu masuk negara sebenarnya. Yang tu yang paling penting sekali. Sebelum adanya tempat tinggal, sebelum adanya apa lagi? Apa tadi yang kamu sebut tadi? Hubungan diplomatik, sebelum adanya rakyat, kerajaan, pembahagian negeri semua tu mesti ada sempadan dulu, mesti ada wilayah yang tertentu dulu. Kan. Macam kita dekat dengan Singapura. Okey, kita dengan Singapura. Isu Malaysia dengan Singapura Pulau Batu Putih tu selesai lagi. Pulau Batu Putih tu Singapura kata yang depa punya, Malaysia pun kata oh tu kita punya. Last sekali hanging tak tahu lah ni jadi macam mana. Tu yang paling pentingnya. Kena ada sempadan, kena ada apa ni wilayah. Okey, yang tu yang paling penting. Tu negara. Okey, negara merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu. Okey, kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Betul lah. Bila ada kawasan, ada rakyat yang mendiami, lepas tu bila dah ada komuniti, mesti ada ketua yang memerintah. Okey, ketua yang memerintah dia masuk kata kerajaan lah. Kemudian konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Yang ni dah selesai, dah masuk kata dah maju, dah ada peradaban tersendiri dah ni. Kan? Ni adalah menurut tokoh falsafah lah ni, okey, ilmuwan lah ni, Ozkri Mili ni pada tahun 2017 ni dia kata negara ni sebuah kerajaan yang merdeka. Yang ni yang selepas merdeka, yang tak merdeka pun kena ada sempadan juga sebenarnya. Okey. Kemudian rakyat di setiap negara diikat dengan tanah air. Okey, perlembagaan dan kerakyatannya mesti ada perikatan. Sebab apa sebut diikat? Diikat ni maksud kata kita ni tertakluk di bawah undang-undang yang tertentu. Bila sebut ada kerajaan yang memerintah ni, okey mesti ada perlembagaan yang digubal. Okey, peraturan yang digubal. Okey, undang-undang yang digubal. Untuk apa? Untuk jaga keselamatan bersamalah. Okey.
Kemudian elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Betul. Okey, kalau ada sempadan saja, rakyat tak ada, macam mana nak mencorakkan sebuah negara tu supaya maju? Okey, rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Okey. Ini adalah pandangan-pandangan tokoh falsafah lah. Saya tak nak baca yang ni semua ya. Okey, ni Marx, okey, ni Weber. Banyaklah dia sebut berkenaan dengan konsep negara ni. Ni pun juga okey, ni juga pandangan-pandangan falsafah lah. Okey, ini adalah elemen negara. Okey, elemen negara. Siapa ada buku ni? Buku ni adalah buku buku lama ni. Edisi yang pertama. Okey, elemen negara ni adalah pada duduk pada muka surat yang muka surat 98. Okey, muka surat 98. Ini untuk buku yang lama. Tapi kalau buku yang baru ni, buku baru ni edisi yang kedua ni, okey, edisi yang kedua ni berada pada muka surat 103. Okey, 103. Siapa ada buku? Okey, boleh buka buku muka surat 103 ni, elemen negara bangsa. Elemen negara. Okey? Elemen negara mesti ada penduduk, mesti ada populasi, mesti ada sempadan. Okey, mesti ada kerajaan, mesti ada kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kedaulatan ni maksud kata undang-undang yang terbina ataupun undang-undang yang telah digubal tu mesti diguna pakai, okey, diakui, okey, dan juga mesti diikuti oleh oleh semua rakyat ataupun penduduk. Tu maksud kedaulatan. Dia tak boleh kalau bina saja, gubal saja undang-undang, orang tak ikut, dia tak kira berdaulat. Tak dikira berdaulat. Tu disebut kedaulatan undang-undang tu maksud kata tak ada siapa pun boleh yang boleh menafikan. Okey, tak ada siapa pun yang boleh melawan kedaulatan undang-undang tersebut. Kan prinsip hukum negara kita ada kan satu kedaulatan undang-undang tu kan. Kedaulatan undang-undang tersebut. Tu maksud kata berdaulat tu. Daulatnya kat situ. Kan daulatnya kat situ. Siapa yang ni buat salah mesti ada undang-undang dan kita kalau kita sebut kedaulatan undang-undang ni perlembagaan persekutuan ni ada 3 badan yang terlibat di bawah perlembagaan. Okey, ada tiga badan yang terlibat di bawah perlembagaan ini, iaitu badan eksekutif, badan legislatif dan juga badan judisiari. Ketiga-tiga badan ni tak ada siapa pun yang boleh menafikan. Itu badan eksekutif ataupun badan pentadbiran, badan legislatif adalah badan undang-undang, badan judisiari ni adalah badan kehakiman. Okey. Pentadbiran, undang-undang dan juga kehakiman. 3 badan ini. Okey, 3 badan ini. Itu maksud kedaulatan. Ini adalah elemen-elemen yang ada dalam negara, yang perlu ada dalam negara. Alright? Okey, ini saya tak nak cerita. Kita masuk terus kepada konsep bangsa. Okey, konsep bangsa. So, bangsa pula. Apa yang kamu faham berkenaan dengan bangsa? Bangsa? Right? Apa yang kamu faham berkenaan dengan bangsa? Okey, tulis pada ruangan chat tu. Yang dikatakan bangsa tu apa? Cepat. Cepat-cepat saya bagi seminit. Tolong respon. Tolong respon Sat. Tena Rasen. Tena Rasen. Tena Rasen ada dalam kelas ni. Nama ada ni. Tolong respon. Alright, good. Nanti masuk kelas awal.
Cepat. Respon cepat. Okey, lagi. Dah ke? Okey. Yang dikatakan bangsa itu adalah menurut Syah Rosman dikata bangsa melibatkan kaum dan adat istiadat. Betul? Okey. Kemudian Nazrul Fahmi disebut keturunan, betul. Okey, adik kaum, betul. Britney dikata mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya dan juga sejarah. Kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya dan sejarah, betul. Kumpulan ideologi yang sama, betul. Adat resam, betul. Yang mengamalkan adat resam yang tertentu lah kan. Okey, so betul lah jawapan yang diberikan tu adalah betul, tak ada yang salah. Okey, so kita dah faham kenaan dengan konsep negara, elemen-elemen yang perlu ada dalam negara tu kita dah tengok. Kemudian kita tengok pula tentang konsep bangsa. Baru kita boleh huraikan negara bangsa. Okey, baru kita boleh huraikan berkenaan dengan negara bangsa. Okey, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Ini adalah menurut Mahyudin 1998 lah. Okey, sekumpulan manusia, itu bangsa. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu, berteraskan perkongsian etnik, okey, budaya dan juga sejarah. Kenapa disebut sebagai perkongsian? Kenapa disebut sebagai perkongsian? Sebab kita adalah pelbagai. Kita berkongsi. Kita bukannya one state, one nation. Kita bukan one state, one nation. Satu negara, satu bangsa. Kan? Tapi kita berbagai-bagai bangsa. Kita ada banyak bangsa. That's why disebut sebagai perkongsian. Disebut sebagai perkongsian. Nah, perkongsian budaya dan juga perkongsian sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan juga wilayah. Betul? Kan? Mesti ada elemen-elemen kekeluargaan. Kalau sebut bangsa ni. Okey, elemen-elemen pertalian persaudaraan. Kan? Kemudian walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan ataupun belonging together. Okey, kebersamaan. Okey, kebersamaan. Ingat? Ingat balik. Berkenaan dengan prinsip moment of unity. Okey? Moment of unity. Kita sebut sebagai apa? Persamaan. Detik persamaan. Okey, detik persamaan dan juga detik perbezaan. Okey, tu maksud kebersamaan. Okey, kita bersama-sama untuk mencipta detik persamaan dan kita juga bersama-sama untuk merapatkan jurang perbezaan. Okey, di sebalik jurang perbezaan itu kita kena mencari titik pertemuan ataupun titik persamaan. Okey, rujuk balik topik yang keempat kita dah sentuh dah pasal detik persamaan dan juga detik perbezaan ni. Tu disebut sebagai kebersamaan. Tu maksud kebersamaan itu. Okey, oleh itu dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan. Ada terikat lagi? Perkataan terikat lagi kat sini. Dalam aspek negara pun ada disentuh sebagai terikat.
Tetapi dalam bangsa juga ada perkataan terikat di sini. Okey, mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. Okey, kita terikat dengan defisit sosial. Okey, kita juga terikat dengan apa ni elemen-elemen kebersamaan tersebut. So elemen-elemen dalam yang wujud dalam defisit sosial tu kita kena nipiskan. Kita kena rapatkan. Rapatkan jurang perbezaan tu. Jangan terlalu obses, jangan terlalu resis, jangan terlalu fanatik dengan jurang perbezaan tersebut. Okey, tu boleh harmoni. Malaysia ni sangat harmoni. Okey. Kemudian konsep bangsa juga, ini adalah maksud bangsa juga, satu kumpulan manusia berdasarkan ciri fizikal atau ras ataupun keturunan. Betul, seperti mana yang telah dinyatakan oleh kamu juga. Kemudian kaum, mempunyai kaum ataupun kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Betul, kita ni banyak sangat etnik, banyak sangat. Bukan sahaja di Semenanjung, malah di Borneo juga, di Sabah dan juga Sarawak. Kemudian satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Betul. Kita hidup dalam satu komuniti tetapi mempunyai aliran politik yang berbeza. Okey, aliran politik yang berbeza. Aliran politik itu adalah jurang perbezaan. Tapi di sebalik jurang perbezaan itu kita harmoni. Tak ada masalah sebab kita apa? Sebab kita negara demokrasi. Okey, bebas untuk memilih pilihan ketua masing-masing. Okey. So jelas maksud bangsa. Okey, jelas maksud bangsa di sini. Kemudian kita dah faham berkenaan dengan bangsa, kita dah faham berkenaan dengan negara. Okey, bangsa, kalau kita buat bulatan, okey, bulatan besar, kemudian dalam bulatan besar tu ada bulatan kecil. Okey, ada bulatan kecil kan? Saya try lah lukis sekejap bulatan-bulatan ni. Sekejap lah. Okey. Kita lukis ni. Bulat besar, bulat kecil. Okey, ni A, ni B. Cantiknya lukisan ni. Okey. Negara ni mewakili A atau B? Negara. Bangsa pula A atau B? Tolong. Nampak tak ni whiteboard saya ni? Nampak? Hello kelas. Jangan bagi saya bercakap seorang-seorang. Kelas? Hello, pakat tidur orang masing-masing. Mentang-mentang lah hujan ni. Ada kan? Jangan duk suruh saya cakap seorang-seorang nah. Minggu depan saya nak buat kelas face to face. Biar tahu akan cakap seorang-seorang pula. Ni nampak tak ni lukisan ni? Lukisan yang indah ni. Okey. So tolong saya fikirkan, okey, A ni mewakili negara atau bangsa? B ni mewakili negara atau bangsa? Okey, pilih. A tu bulat kecil. B tu A tu bulat besar, B tu bulat kecil. Cepat. B bangsa. B bangsa, betul. A ni adalah negara. okey. Macam tu lah. Alright. So, kita dah faham berkenaan negara dan isi perut negara tu adalah bangsa ataupun rakyat ataupun kaum ataupun keturunan ataupun etnik macam lagi. Kemudian kita kena faham dan juga akur berkenaan dengan kewarganegaraan. Okey, berkenaan dengan kewarganegaraan. Okey, dalam kelas ni semua warga negara Malaysia ke? Kita ada parti ke atau bukan warga negara dalam kelas ni? Semua warga negara ke? Ya. Mestilah kan, nak masuk IPT mesti ada
warga negara kecuali yang menawarkan ni lah. Okey, student international lah kan. Macam universiti-universiti menawarkan student international. Politeknik pun ada juga student international sebenarnya. Okey. So, bagaimana kita nak menjadi warga negara? Kan. Kita tak ada masalah sebab kita memang lahir, mak ayah kita, keturunan kita memang warga negara. So, lahir kita ni memang ada title warga negara, IC biru. Kan? IC biru. Okey, jadi kewarganegaraan adalah perihal warga negara kerakyatan sesebuah negara. Kerakyatan. Okey, kerakyatan. Bagaimana pejuang-pejuang tanah Melayu ni memperjuangkan hak kewarganegaraan. Sebelum ni, siapa masuk tanah Melayu boleh jadi warga negara. Kan, betul tak? Tapi sekarang tidak lagi sewenang-wenangnya. Okey, tidak lagi sewenang-wenangnya. Jadi warga negara ni boleh dicapai melalui beberapa perkara. Okey, antaranya kita ni lah yang memang hidup dekat Malaysia ni. Lepas tu yang kedua, yang boleh memohon untuk jadi warga negara ni yang memang duduk masuk dekat Malaysia, memang bercadang untuk menetap di Malaysia dan ada melaksanakan aktiviti perniagaan ekonomi lah. Kan, contohnya apa? Saya bagi contoh Contoh kalau kat tempat saya tu ada Pakistan jual kapet. Kan, Pakistan. Tempat kamu ada? Selalunya banyak tempat yang ada Pakistan jual kapet. Okey, depa ni dah ada kerakyatan. Dah ada IC biru. Bila ada IC biru dah beli rumah dekat Malaysia, dah boleh beli kereta Malaysia. Kan? Dah boleh beli aset dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab dah jadi warga negara, dah ada IC biru. Itu contoh. Contohnya antara lain adalah naturalisasi. Okey. Antara lain yang nak jadi warga negara ni contohnya yang berkhidmat dengan Malaysia. Yang berkhidmat dengan Malaysia. Ada juga beberapa siapa peminat tegar bola sepak. Okey, peminat tegar bola sepak kan. Pemain-pemain import tu ada juga yang dah mendapat hak kerakyatan jugalah. Sebab apa? Sebab dia berkhidmat dengan kerajaan, berkhidmat dengan Malaysia lah, kan. So saya tak ingat ada beberapa perkara, okey, ada beberapa aspek yang boleh kita memohon warga negara ni. Tak ingatlah pula. Tapi antaranya yang saya sebutkan tadilah aspek naturalisasi, aspek datang ke Malaysia untuk berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Okey, tapi dia ada tahap tempoh-tempohnya lebih dari beberapa tahun. Bukannya masuk hari ni esok terus dapat. No. Okey, dia ada tempoh-tempoh masa dia. Tahun-tahun dia. Saya tak ingat berapa tahun dia nah. Okey, tak apa nanti saya cari, saya share dengan kamu. Okey, kemudian setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang. Okey, yang diiktiraf dia maksud kata rakyat yang inilah ada hak kerakyatan lah. Okey, berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Okey, ini bermakna kewarganegaraan adalah satu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat lagi seseorang individu dengan negaranya. Bila sebut mengikat ni maksud kata dia terikat dengan perlembagaan persekutuan. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan juga pelbagai lagi perlindungan dari sudut pertahanan, dari sudut keselamatan, dari sudut kesihatan dan sebagainya lah. Okey, dan pelbagai banyak lagi lah. Kalau kita tengok dalam perlembagaan Malaysia tu ada tiga hak istimewa yang perlu kita tengok, yang perlu kita akui lah. Okey, ada 5 tu. Okey, ini adalah naratif negara bangsa Malaysia. Okey, saya tutup sekejap slide yang ke-28. Kita naik balik yang konsep negara bangsa tadi. Okey, naik balik slide yang ke-12. Konsep negara bangsa. Okey, bila dah faham pasal negara, bila faham pasal bangsa, bila faham tentang kewarganegaraan, baru kita boleh sembang pasal negara bangsa ni. Baru kita boleh bercakap pasal negara bangsa. Okey, asasnya istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama iaitu negara dan juga bangsa. Macam lukisan saya tadilah.
Okey, negara terbentuk dengan adanya tanah air, okey, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan juga undang-undang. Okey, memang dah disebut dalam konsep ataupun prinsip negara dan juga bangsa tadi. Semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan juga autoriti. Okey, sistem kuasa dan juga autoriti. Okey, lepas ni kita akan sentuh berkenaan dengan takrifan harian dan juga takrifan autoriti pada topik yang ke-8. Topik yang ke-8 kita akan sentuh berkenaan dengan takrifan autoriti. Bagaimana kita berautoriti untuk mengekalkan kedaulatan. Bagaimana kita berautoriti untuk mengesahkan YDPA itu adalah ketua negara. Bagaimana kita ni berautoriti untuk mengesahkan perlembagaan persekutuan itu adalah perlembagaan ataupun mempunyai konsep ketertinggian perlembagaan. Okey, bagaimana kita mengakui bahawasanya konsep rukun negara ataupun prinsip rukun negara yang 5 itu perlu kita akui dan juga perlu kita fahami, perlu kita hayati dan juga perlu kita ikuti dari masa ke semasa. Itu masuk kata autoriti. Jadi bila sebut mengesahkan tentang sistem kuasa dan juga autoriti ini membawa kita ni rujuk balik yang perkataan terikat tadi. Okey, rujuk balik. Itu sebabnya setiap klausa, setiap term negara tu mesti ada perkataan terikat. Bangsa juga mempunyai perkataan terikat. Okey, warga negara juga mempunyai perkataan terikat tadi. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan dan tak lupa juga negara bangsa ini perlu ada perkataan terikat. Okey, bila sebut mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti bermakna kita ni mempunyai ikatan untuk mengesahkan tentang sistem kuasa dan juga autoriti perlembagaan persekutuan kita. Okey, menurut Abdul Rahman Embong 2001, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Okey, yang ni menurut Embong ni lah dia kata negara bangsa di Eropah. Okey, sebab apa di Eropah ni dia ada one state one nation, one state one nation, satu negara satu bangsa. Okey, tapi kita ni tak ada bangsa. Kita ni pelbagai bangsa. Okey, kita ni pelbagai bangsa. Okey, ini adalah huraian kepada pandangan Abdul Rahman Embong ni. Saya skip, saya baca yang ini. Okey, negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran, okey, kesatuan entiti nasional. Kesatuan. Ingat kesatuan ni maksud kata apa? Kita dah sentuh dah pasal kesatuan. Okey, kesatuan. Kesedaran kesatuan. Kesedaran pada ke arah perpaduan tu. Maksud kata kita ni berganding bahu lah. Tu maksud kata kesatuan tu. Kesatuan identiti nasional. Nasional. Semangat cintakan negara. Okey, dan juga dalam masa yang sama kita berkongsi budaya, berkongsi sejarah yang sama dan juga dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negara. Maksud kata bertindih politik ni maksud kata kita mempunyai aliran politik yang pelbagai, yang berbeza-beza. Okey, idealnya sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan. Okey, satu anak watan, satu kumpulan etnik, satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Idealnya. Okey, one state, one nation. Okey, satu negara, satu bangsa. Idealnya. Tapi kita tidak. Kita mempunyai pelbagai bangsa. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Ni masih lagi dalam konteks one state, one nation. Okey? Satu negara, satu bangsa. Tapi kita bukan one state, one nation. Ingat yang tu. Okey, ini adalah pandangan-pandangan bagi negara bangsa lah. Okey, saya tak nak baca yang ni semua sebab ini adalah pandangan tokoh-tokoh lah. Alright, so kita nak tengok berkenaan dengan pembentukan negara bangsa. Okey, pembentukan negara bangsa. Ingat, pembentukan negara bangsa. Idealnya, sebenarnya, negara bangsa ni adalah satu negara, satu bangsa. Yang tengok kat atas ni kan? Tengok kat atas tadi, idealnya sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya.
tanpa ada kumpulan lain. Tapi kita ni banyak kumpulan etnik, kita banyak bangsa, kita banyak tradisi, kita banyak anak watan yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum. Kan, berbagai-bagai kaum. So kita ni termasuk ke di bawah dalam kelompok pemahaman ideal tu? Tidak sama sekali. Tetapi asalnya negara bangsa tu kan, dikatakan negara bangsa tu. Jadi kita nak tengok pembentukan negara bangsa ni, negara Malaysia ni, tanah Melayu ni. Nah. Ya. Okey. Jadi kita nak tengok pembentukan negara bangsa. Apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos, okey, apa yang lahir ialah, dengar baik-baik ni saya nak sebut ni. Apa yang lahir ialah sebuah negara merdeka. Okey, negara merdeka. Bukannya sebuah bangsa yang merdeka. Boleh faham? Bukannya sebuah bangsa yang merdeka, tetapi negara yang merdeka. Ini juga menurut Abdul Rahman Embong ni. Okey, Abdul Rahman Embong ni juga mendefinisikan berkenaan dengan negara bangsa yang one state one nation yang Eropah apa semua tu. Kan? Okey, jadi apabila Malaysia terbentuk pada 16 September 1963, okey, apa yang wujud ialah negara Malaysia, bukannya bangsa Malaysia. Bukannya bangsa Malaysia. Ingat, negara merdeka dan juga negara Malaysia. Bukannya bangsa merdeka, bukannya bangsa Malaysia. Boleh faham tu? Kan? So kena faham. Kita title kita negara merdeka dan juga negara Malaysia. Jadi, struktur sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Ini moten lah, disebut moten. Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara bangsa adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna. Okey, manakala bagi fahaman konservatif dan nasionalis pula, ia berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Perpaduan lah, maksud perpaduan organik ni perpaduan lah tu. Okey. So kita nak tengok tentang pembentukan negara bangsa. Pembentukan negara bangsa. Ada beberapa ciri. Okey, ada 3 ciri pembentukan negara bangsa. Ini kena tengok balik ni, nak tengok. Okey, bukan tengok, kena faham tu betul. Okey, ciri-ciri pembentukan negara bangsa. Ciri yang pertama adalah satu bangsa, satu negara. Okey, ciri yang pertama adalah satu bangsa, satu negara, one state, one nation. Iaitu satu ras, okey, satu kaum membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Okey, ras, populasi ini. Okey, membentuk bangsa, satu bangsa, melahirkan satu negara. Ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Contohnya bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Sebab apa? Sebab mereka ada satu bangsa tu saja. That's why disebut sebagai one state, one nation. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak apa yang saya sebut ni? Kena clear benda ni nah. Kena clear. So, one state, one nation. Ini adalah ciri negara bangsa yang pertama, one state, one nation. Okey. Negara Jerman dia ada satu bangsa saja, bangsa Jerman. Okey, Jepun pun sama. Lagi kat mana lagi? Iraq. Satu bangsa saja. Kan? Banyak sebenarnya negara-negara yang di negara luar ni yang kategorinya ataupun ciri-cirinya adalah one state, one nation. Sebab dia ada satu bangsa saja. Tak sama macam kita. Okey. Dan ciri yang kedua adalah bangsa tanpa negara. Ni bahaya. Okey, bangsa tanpa negara. Sana. Sekejap. Okey. Ciri yang kedua adalah bangsa tanpa negara. Ini yang saya kata ni. Ini bahayalah. Bukan bahaya macam mana, rugi. Kan? Nation without state. Okay, nation without state.
Okey, terdapat beberapa bangsa tanpa negara. Ish, ada ke? Bangsa tanpa negara? Ada. Dan menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Autonomi sendiri. Contohnya bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Ada bangsa Melayu di Patani. Yang ni yang kita dah belajar berkenaan dengan asimilasi tu kan. Okey, asimilasi ni ada kelompok yang minoriti hidup dalam kelompok majoriti. Contohnya bangsa Melayu di Patani inilah. Depa ni ada kelompok dia. Ada bangsa dia yang hidup dalam kelompok majoriti. Kan asimilasi. A plus B plus C equal to A. A tu adalah dominan. So yang minoriti ni kena ikut majoriti. Itu asimilasi lah. Okey, yang ni kita nak sentuh tentang bangsa tanpa negara. Okey, nation without state ni. Contohnya bangsa Melayu Patani di selatan Thailand mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara dimiliki oleh orang-orang Thai. Ni asimilasi ni lah. Okey, contoh lain bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq berjaya membentuk wilayah autonomi. Depa ni advance sikit. Dah bentuk wilayah ataupun sempadan autonom wilayah Kurdis. Disebut sebagai Kurdistan. Tapi Kurdistan tidak diiktiraf dalam peta dunia. Kurdistan ni tidak diiktiraf dalam peta dunia. Tu dia. Ni adalah nation without state. Yang ada bangsa tapi tak ada negara. Okey. Seterusnya ciri yang ketiga adalah negara tanpa bangsa. Okey, negara tanpa bangsa. Negara tanpa bangsa. Yang tadi bangsa tanpa negara. Yang ni negara tanpa bangsa pula. Terkali. Okay, state without nation. Okay, state without nation. Ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya. Yalah, sebab ada negara kan, ada sempadan kan. Okay, ada sistem pemerintahan kan. Tetapi tidak jelas identiti bangsa yang dibina. Okay, tadi one state, one nation tadi jelas, clear. Okay, one state, one nation. Satu bangsa, satu negara. Okay, bangsa Jepun, negara Jepun. Bangsa Jerman, negara Jerman. Okay, tapi yang ni pula adalah negara state without nation. Okay, state without nation ni. Okay, ada negara tapi tak jelas. Ada bangsa ada tapi tak jelas identiti bangsa tu. Sebab apa? Sebab banyak. Okay, banyak bangsa. Kan? Banyak bangsa. Jadi kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Okey, lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Kita ada identiti kita masing-masing. Dari sudut kepercayaan, dari sudut adat resam, dari sudut budaya, dari sudut amalan, cara hidup dan sebagainya. Okey, kita mengekalkan identiti masing-masing. Satu bangsa Malaysia masih belum terbina. Sebab apa? Kita bukan satu bangsa tapi kita pelbagai-bagai bangsa. Okey, kita pelbagai bangsa. Okey, so jelas kat sini sebenarnya ciri-ciri pembentukan negara bangsa tu sebenarnya ada beberapa ciri inilah ciri yang ketiga ini. Satu bangsa, satu negara, bangsa tanpa negara dan juga negara tanpa bangsa. Ada tiga Ada tiga ciri-ciri pembinaan ataupun pembentukan negara bangsa dekat situ. Okey, sana. Okey, bila kita sebut pelbagai negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing, okey, kita boleh relate semula dengan tahap hubungan etnik iaitu tahap hubungan etnik akomodasi. Okey, akomodasi. Akomodasi. Akomodasi ni maksudnya ramai bangsa yang ada dalam satu-satu state tu, satu-satu negara tu tetapi menghormati adat dan budaya masing-masing. Okey, menghormati adat dan budaya masing-masing. Mengekalkan identiti kebudayaan masing-masing. Mengekalkan identiti kepercayaan masing-masing. Okey, akomodasi. A plus B plus C equals to A plus B plus C. Sama, duduk je. Duduk je, tak ada masalah.
Kan? Dan boleh juga kita andaikan dalam konteks akulturasi juga. Okey, proses penerimaan unsur-unsur ni. Okey, kena rujuk balik tahap integrasi ni. Okey, tahap-tahap hubungan etnik ni, akulturasi ni maksud kata kita menerima semua adab dan budaya masing-masing. Okey, contohnya dalam formula A, B, C plus B, AC plus C, AB tu. Boleh juga. So tu sebabnya indahnya Malaysia ni sebabnya kita ni ada negara dan ada pelbagai bangsa. Okey, pelbagai bangsa. State without nation lah. Kita tak memperjuangkan satu bangsa saja. Kita tidak memperjuangkan satu bangsa saja, tetapi kita memperjuangkan pelbagai bangsa. Okey, kita memperjuangkan pelbagai bangsa. Okey, dan boleh hidup dalam satu negara. Boleh faham tu? Boleh faham tu ciri-ciri pembentukan negara bangsa tu? Boleh. Okey. So kalau orang tanya, kita ni ciri-ciri pembentukan negara bangsa kita ni, so ciri yang ketiga tu lah. State without nation. Okey. Kemudian bentuk negara bangsa. Okey, setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan juga negara bangsa mereka. Okey, namun begitu dengan penghijrahan, perkembangan kapitalis dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan perkhidmatan sejak abad ke-16. Dalam pergolakan geopolitik dunia ini, dua bentuk negara bangsa dapat dikenal pasti iaitu negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Yang ni kita tak boleh sentuh sebab ni tak terlibat dengan kita. Okey, tak terlibat dengan Malaysia lah. Okey, ni pun sama. Okey, sentuh balik. Kita tengok kepada naratif negara bangsa. Pergi kat bawah sekali, nanti saya susun balik dah. Saya susun balik, saya masukkan semula dalam SIDOS lah. Okey, bagi susun elok-elok konsep negara dulu, bangsa dulu, baru kita sentuh pasal negara bangsa. Okey, ini adalah naratif negara bangsa Malaysia. Okey, naratif ni maksud kata pandangan, perspektif yang kita kena lihat sebenarnya view kita, view berkenaan dengan negara bangsa Malaysia ni apa sebenarnya. Okey, jadi negara bangsa Malaysia ni adalah sebuah negara etno, okey, yang berpasakkan anak watan. Okey, yang berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian. Kita bukan satu anak watan. Kita bukan satu bangsa, tapi kita berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, diintegrasikan di pelantar perlembagaan, okey, yang mana kita ni ada ikatan perlembagaan. Okey, ingat balik ikatan perlembagaan dan tersulam ruang sivik ni maksud kata ruang sivik ni kita kena amalkan terikat dengan perlembagaan ataupun undang-undang itulah dalam governance dan juga pembangunan dengan keadilan. Okey, dengan keadilan. Okey, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Ini naratif negara bangsa Malaysia. So kita andaikan one state without nation tu kita terjemahkan dalam naratif negara bangsa ni. Naratif negara bangsa Malaysia ni. Okey, itulah dia. So untuk slide yang ke-29 kita akan sentuh minggu depan lah. Tak ada suara dah saya ni. So 29 siapa? Rina dan Adib, tolong saya ingatkan minggu depan kita masuk slide yang ke-29. Okey nak? Yang kelas teori yang 1 jam tu betul lah, hari Khamis minggu depan kelas teori tu saya akan habiskan slide yang ke-29 sampai slide yang ke-40. Okey, untuk hari ni untuk hari ni kita stop sampai ciri-ciri negara bangsa dan juga ciri-ciri pembentukan negara bangsa dan juga naratif negara bangsa Malaysia. Okey, boleh ha? Syah. Suara jadi robot Syah. Okey. Boleh semua? Betul. Okey, so ada soalan nak tanya. Tak faham lah puan. Puan cakap apa? Tak faham. Satu pun tak faham. Siapa nak cakap macam tu? Kalau berani cakap. Kalau berani cakap sekarang.
Saya berbuih-buih mulut ni tiba-tiba tak faham apa satu, memang nak kena. Faham puan. Okey, terima kasih Nazrul atas respon. Saya suka kalau orang respon macam ni. Tak mahu cakap type je lah. Saya sangat suka. Saya suka yang ni. Saya malu cakap seorang. Malu lah macam orang gila apa dah. Kan. So jangan bagi saya cakap seorang-seorang. Kalau ni responlah dekat ni ruangan chat ni. Kan. Baru seronok. Taklah saya rasa macam syok sendiri je. Okey. So, cukup untuk hari ini. Okey, topik yang kelima kita stop sampai pembentukan negara Malaysia dan juga naratif negara bangsa Malaysia. Okey, ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kok-koklah malam ni mimpi saya bercakap popek-popek ni. Ada soalan nak tanya? Okey, boleh tanya dalam grup. Okey, boleh tanya dalam grup WhatsApp kita. Okey, so tahniah untuk grup DDT 1A Section 1 ni. Ni kamu punya blended learning ni dah hijau dah ni. Dah hijau. Okey, cumanya yang ni 88.3. Cukup membanggakan saya dah lah. Cukup membanggakan saya sebabnya peningkatan yang sangat drastik lah daripada grup ni. Okey, saya tunggu nanti 100. Kelas yang lain dah 100 dah lah. Okey, tak apa sebabnya depa ni kelas Isnin Selasa. Kan kamu sebab Khamis Jumaat. Mestilah akan ada delay sikit berbanding kelas lain lah. Okey, tak apa. So, untuk aktiviti pengukuhan hari ini, buka SIDOS. Okey, buka SIDOS, kita lompat sikit naik atas, bukan lompat turun bawah, kita lompat naik atas. Okey, topik yang keempat. Walaupun kita dah sentuh topik yang kelima kan, tapi tak apa. Sebab dia mesti untuk subjek etika ni dia ada kesinambungan. Dia tak ada masalah. Mana? Okey, tengok pada latihan topik 4. Okey. 3, 4. Okey ni. Okey, tengok pada latihan topik 4. Nampak ni? Ulang kaji topik 4. Okey, ulang kaji topik 4 ni. Ni nampak? Near port ni. Nampak ni? Nampak tak? Nampak. Okey. So, ulang kaji topik 4 ni, near port ni, okey. So, boleh jawab saya buka sampai hari Ahad, tak apalah. Hari Ahad malam. Ahad malam lah, Ahad 11.59 malam. Sebenarnya untuk participation topik yang keempat saya belum nilai lagi. Saya nilai participation topik 1, 2, 3 sahaja. Kan, topik 4 saya belum nilai lagi, topik yang kelima pun lagilah memang saya tak nilai lagilah. Okey, so selepas hari Ahad ni saya akan nilai untuk participation topik yang keempat dan juga topik yang kelima. Okey, topik yang kelima semalam tak ada masalah dah yang jawab ni konsep negara bangsa ni. So okeylah nak. So boleh masa baki lagi 9.48, ada sikit lagi 2-3 minit lagi boleh terus jawab lah. So tak payahlah lengah-lengah masa. Ada masa lagi nak jawab ni, ada 10 lebih kurang 15 minit lagi boleh terus jawab ni report ni. Tak payah tangguh-tangguh nanti terlupa dan sebagainya. Okey, so saya lepaskan kamu pada jam 9.48 minit. Okey, 9.49 minit pagi. Okey, saya minta maaf hari lambat. Ada masalah, saya duduk kat sini saja. Dekat balik pulau juga. Tapi tiba-tiba pula hari ni ada problem kan. Okey. So, saya lepaskan kamu jam 9.49 minit. Kita jumpa minggu depan. Okey, jumpa minggu depan. Untuk setakat hari ni tak ada lagi grup yang tanya saya berkenaan dengan e-folio. So saya tak pasti sama ada dah jalan atau tak jalan lagi ataupun tak tahu hala tuju. Kan ada juga grup lain yang tanya, dia buat rangka dulu, dia tanya saya, okey rangka ni boleh ke, ada tambahan ke? Okey, saya akan share lah. Okey, so yang ni buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Okey, so kalau siapa yang dah siap tu boleh hantar e-folio tu. Jangan lupa guna Canva.
Okey, guna Canva. E-folio, e-majalah guna Canva. Okey, kelas, terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye semua. Okey, sama-sama. Terima kasih. Ya, Miss. Ya, Terima kasih Puan. sama. Lupa. Sama.